Kita melihat kemiskinan setiap hari, tetapi adakah kita benar-benar memahaminya? Saya bekerja dua pekerjaan, namun selepasnya membayar sewa, bil, dan makanan. Tiada ada yang tinggal. Hidup macam ni, adakah ini kehidupan? Agak ubat saya lebih mahal daripada pensiun bulanan saya. Saya perlu memilih makan atau beli ubat. Saya belajar tentang kemiskinan dalam kelas ekonomi saya, tetapi bukanlah ia hanya tentang wang. Tidak, Sam, kemiskinan bukan sekadar tentang wang. Ia tentang akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan juga makanan. Bagaimana anak-anak boleh berjaya jika sekolah mereka tidak mempunyai sumber yang mencukupi? Apabila keluarga tidak mampu mendapatkan perawatan kesihatan, penyakit kecil boleh menjadikan ancaman nyawa. Apabila makanan segar lebih mahal daripada makanan segera, pilihan apa yang mereka ada? Dan mari kita bercakap tentang gaji. Ada yang bekerja sepenuh masa tetapi masih hidup dalam kemiskinan. Ini bukan sahaja tidak adil, tetapi tidak boleh diterima. Ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi menyelesaikan kemiskinan. Tetapi lihat ini. Kekayaan meningkat, tetapi ia tertumpu pada golongan atasan. Sementara itu, gaji kekal rendah dan kos hidup terus meningkat. Jadi orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Apa penyelesaiannya? Kita perlu melabur dalam pendidikan, gaji yang adil dan program sosial. Dan perniagaan juga perlu memainkan peranan mereka. Saya mengambil pekerja dari latar belakang berpendapatan rendah dan membayar mereka gaji yang adil. Perniagaan perlu menjadi sebahagian daripada penyelesaian bukan masalah. Gaji yang adil bermakna saya boleh membayar sewa, membeli makanan dan juga menyimpan sedikit wang. Sebagai pemimpin, kita mesti melabur dalam rakyat. Penjagaan kesihatan sejagat, pendidikan berkualiti dan gaji yang mencukupi bukanlah kemewahan. Ia adalah hak. Gaji yang adil, pendidikan, penjagaan, kesihatan, ini bukan sekadar idea. Ini adalah keperluan. Jadi kemiskinan bukan sekedar kekurangan wang. Ia adalah kekurangan peluang kesihatan dan maruah. Apa maksud sebenar kesejahteraan? Ia bermakna mempunyai akses kepada penjagaan kesihatan, supaya keluarga tidak perlu memilih antara ubat dan makanan. Ia bermakna pendidikan berkualiti, supaya kanak-kanak boleh bermimpi lebih daripada sekadar bertahan hidup. Ia bermakna maruah untuk semua, muda atau tua, kaya atau miskin. Kemiskinan bukan hukuman seumur hidup. Perubahan boleh berlaku, tetapi ia memerlukan usaha kita semua, perniagaan, kerajaan dan individu. Mengubah segalanya bagi saya. Penjagaan kesihatan yang mampu mengembalikan hidup saya. Kami berjuang untuk perubahan dan ia sedang berlaku. Dulu saya fikir kemiskinan hanya tentang wang. Sekarang saya tahu ia tentang keadilan. Saya sentiasa bekerja keras. Saya tidak minta derma, cuma peluang. Saya tak minta banyak, cuma peluang yang adil. Tapi, rasanya sistem ini bukan dibina untuk orang macam saya. Anak-anak saya layak mendapat lebih daripada apa yang saya miliki. Tapi, macam mana saya nak beri mereka itu apabila setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup? Dulu saya yang menjaga isteri saya, tapi sekarang saya yang memerlukan bantuan. Orang sering lupakan orang tua. Tapi, bila kita sudah sampai usia tertentu, masyarakat seolah-olah melupakan kita. Saya lihat ini setiap hari.
Keluarga yang berpecah akibat kemiskinan, anak-anak yang rasa dilupakan, remaja yang rasa mereka tiada masa depan. Tapi mereka ada. Mereka semua ada, tetapi ia memerlukan lebih daripada sekadar harapan. Ia memerlukan tindakan. Data ini jelas. Bila kita bercakap tentang pertumbuhan ekonomi, kita sering mengabaikan bagaimana kekayaan itu didedahkan. Ada jurang yang besar antara golongan kaya dan selebihnya. Penyelesaian bukan lebih banyak pertumbuhan. Ia adalah dasar yang lebih bijak dan adil yang memastikan tiada siapa yang tertinggal. Terlalu ramai yang berjuang bukan kerana mereka malas, tetapi kerana sistem ini tidak berpihak kepada mereka. Kita tak boleh terus mengabaikan ini. Perubahan perlu datang dan ia perlu datang sekarang. Kami berjuang bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Dunia di mana semua orang mempunyai peluang untuk berjaya. Dunia di mana anak-anak kita tidak membesar dengan beranggapan kemiskinan adalah satu-satunya pilihan mereka. Bukan sekadar memberi pekerjaan kepada orang. Ia tentang mencipta persekitaran di mana mereka benar-benar boleh berkembang, belajar dan berjaya. Saya di sini untuk memastikan perniagaan saya menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan masalah. Kita perlu bertindak dengan segera penjagaan kesihatan sejagat, perumahan yang mampu milik, cuti keluarga bergaji. Ini bukan sekadar poin perbincangan, ini adalah hak asas. Sudah tiba masanya kita membuat pelaburan yang tepat untuk membantu orang berkembang, bukan sekadar bertahan hidup. Jika kita mahu membina masa depan di mana semua orang boleh berjaya, kita mesti mula dengan melabur dalam orang yang paling memerlukan. Dan ya, itu bermakna kita perlu mencabar status quo. Banyak lagi yang perlu dilakukan. Tiada siapa patut merasa seorangan dalam perjuangan mereka. Saya telah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana satu tindakan kebaikan seperti menyediakan penjagaan kesihatan yang mampu milik boleh mengubah hidup seseorang. Ia bukan hanya tentang merawat penyakit, ia tentang merawat orang itu. Inilah rupa komuniti. Orang datang bersama untuk saling menyokong. Ia bukan hanya tentang memberi wang, ia tentang membina hubungan dan kepercayaan. Saya tak pernah sedar betapa banyak kuasa yang kita ada apabila kita bekerja bersama. Kita telah diajar untuk fokus kepada kejayaan individu, tetapi hakikatnya kita tidak boleh berjaya melainkan semua orang berjaya. Kita tak boleh hanya bercakap tentang perubahan. Ia perlu mencipta persekitaran di mana ia boleh berlaku. Ia tidak akan berlaku dalam semalam. Perniagaan, kerajaan dan individu perlu memainkan peranan mereka. Dan akan ada tentangan. Golongan kaya yang berkuasa mempunyai kepentingan untuk mengekalkan keadaan seperti sekarang. Tetapi, kita tak boleh mengelak daripada itu. Kita perlu memperjuangkan dasar yang menjadikan kehidupan orang ramai lebih baik, bukan hanya keuntungan semata. Orang-orang yang telah ditinggalkan, jiran-jiran kita, keluarga kita sedang menuntut perubahan. Kita tak boleh mengabaikan mereka lagi. Kita perlu berjuang untuk itu. Dan itu tepat ada yang kita lakukan. Kita akan terus memperjuangkan dasar yang mengangkat golongan paling terpinggir, walaupun ia sukar. Setiap langkah yang kita ambil adalah kemajuan. Mungkin perlahan, tetapi ia nyata. Dan selagi kita terus berjuang, kita akan menang. Inilah masa depan yang boleh kita bina. Masa depan ni mana kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang kepada kesejahteraan.
Saya tak pernah sangka saya akan sampai ke sini. Tapi saya berada di sini dan bukan hanya saya, semua kami. Kita telah mencapai kemajuan, tetapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Bersama-sama, kita akan terus berjuang untuk dunia di mana semua orang mempunyai akses kepada peluang yang sama. Nombor-nombor ini sedang berubah. Kita mula melihat bahawa apabila kita melabur dalam orang, semua orang mendapat manfaat. Kita takkan berhenti. Ini baru permulaan. Kemiskinan tidak mendefinisikan kita. Keinginan kita untuk berjuang demi satu sama lain yang mendefinisikan kita. Dan bersama-sama, kita boleh membina dunia di mana semua orang berjaya.